Okay, apakah financial instrument yang kita gunakan dekat Malaysia ni, yang ada dekat Malaysia ni bagi mencapai objektif kita? Contohnya financial instrument, contoh kita ada objektif kalau kita bagi ni tujuan ataupun kita panggil ini objektif kita ataupun tujuan kita, niat kita. Ni instrumen dia, ni instrumen, ni contoh. Okey, ni okey, objektif atau instrumen. Okey, objektif dia, contoh kita, objektif kita, tujuan kita, kita nak kereta. Apa kaedah cara yang kita boleh dapat untuk memiliki kereta idaman kita? Okey, kita boleh dengan kaedah kita nak kereta idaman, car. So instrumen yang kita gunakan apa? Hire purchase, betul tak? Okey, HP, hire purchase. So kita buat loan kereta lah. So loan kereta tu kita panggil hire purchase. Hire purchase tu adalah instrumen untuk kita mendapatkan kereta idaman kita. Okey. Yang kedua, contoh lain adalah contoh kita nak beli rumah. Rumah idaman kita. So kita gunakan instrumen apa? Okey. So kita gunakan instrumen apa untuk beli rumah? So kita akan gunakan instrumen mortgage, loan. Mortgage, loan. Housing loan, mortgage. Okey. So seterusnya apa lagi instrumen kewangan yang kita sering gunakan? Contoh, kalau kita nak ada duit akan datang untuk anak sekolah, untuk kita punya pencen ataupun kita punya nak pergi haji. So kita tujuan kita simpanan lah, senang kata. Contoh tujuan simpanan. Apa instrumen yang kita boleh gunakan? Adalah akaun simpanan, akaun saving, ataupun pelaburan, ataupun investment account. Okey. So kita gunakanlah instrumen account saving ataupun investment account untuk tujuan memiliki simpanan akan datang. Contohnya simpanan untuk education anak, simpanan untuk kita pergi haji, ataupun simpanan untuk kita retire nanti. Okey. So itu instrumen yang kita gunakan kalau kita nak ada duit saving. Dan satu lagi, kalau kita katakan kita nak ada perlindungan. Objektif kita nak perlindungan. Kita nak ada cover. Jelas tak tulisan tu lah kan? Cover. Kita nak ada coverage. So kita akan gunakan instrumen apa? So kita akan gunakan instrumen kewangan, iaitu takaful. Instrumen takaful. Okey. So apa contoh simpanan, akaun simpanan yang ada? Contoh tabung haji lah. Contoh tabung haji, lagi FD, fixed deposit. Contoh ASB, ataupun ASB, ataupun unit trust, ataupun money market, direct share market, share market. So itu adalah contoh-contoh untuk kita invest, contoh-contoh kita account saving. Kalau takaful, apa jenis perlindungan yang kita nak? Contoh medical card, life coverage, life, critical illness, medical card semua. So contoh life coverage ataupun critical illness coverage ataupun medical card. Ni semua adalah contoh yang kita boleh dapat daripada instrumen kewangan yang ada di Malaysia, iaitu takaful. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan perlindungan. Sama juga kalau contoh macam ni, kita boleh gunakan tabung haji. Instrumen tabung haji iaitu saving account untuk memenuhi kita punya niat ataupun kita punya objektif, iaitu memiliki akaun simpanan nak pergi haji. So ini adalah antara jenis
ataupun contoh-contoh instrumen kewangan yang ada di Malaysia untuk memenuhi kita punya keperluan, memenuhi kita punya objektif ataupun tujuan. Okey. Cuma dekat sini yang kita perlu tahu, kadang-kadang ada di antara kita salah menggunakan instrumen untuk tujuan tertentu. Contohnya, saya kata dia kata okey, saya nak beli kereta. Boleh tak dengan kaedah beli kereta beli cash? Boleh kan? Contoh kereta idaman harga 100,000. Boleh tak beli cash? Boleh kan? Tak semestinya kita menggunakan hire purchase punya instrumen hire purchase untuk dapatkan kita punya kereta. Okey? Cuma secara biasanya normal atau secara logiknya, kereta 100,000, kalau kita tak ada duit cash 100,000, kita tak boleh beli 100,000 tersebut. Kan? So bila tak boleh beli kereta 100,000 dengan cash, apa kaedah cara lain yang memastikan kita dapat kereta tu? Itulah kita gunakan hire purchase. Kan? Okey. Kesilapan yang ada kadang-kadang, ada orang ada kata okey, saya simpan duit nak pergi haji, ataupun saya simpan duit untuk retirement saya, untuk pencen saya. Okey, dia pun letak 100,000 dalam akaun saving biasa saja. Akaun saving biasa yang duit masuk setiap bulan tu, akaun saving biasa. Kan? So akaun saving biasa hanya bagi kadang-kadang berapa persen saja dividen tahunan kan. So sedangkan dia kata duit tu untuk retirement. So bagi saya tak tepat dia letak duit untuk retirement di instrumen saving, account saving. Lebih baik dia letakkan duit tersebut untuk tujuan retirement tersebut di account investment. Sebab apa? Account investment akan bagi dividen ataupun interest yang cantik, supaya duit tu akan double up. And akan berganda dengan lebih cepat dan memenuhi keperluan dia akan datang lah. Contoh, dia akan bersara lagi 30 tahun. Okey, 30 tahun akan datang, duit tu kalau dia letak di investment account, instrumen yang betul, duit tu akan berganda dengan agresif, dengan baik. Tapi kalau duit tu tujuannya untuk retirement 30 tahun akan datang, tetapi dia letak hanya di account saving saja. So benda tu kita kata salah guna instrumen kewangan, ataupun dia letak di takaful product protection, kan, dia letak duit tu untuk retirement. So itu salah letak instrumen lah. Okey. Dan ada juga orang salah guna instrumen. Contohnya dia kata tak apalah, saya simpan duit untuk apa? Untuk kalau saya sakit-sakit, saya simpan duit di tabung haji. Okey, saya simpan duit di ASB. Adakah tepat instrumen yang digunakan untuk, dia kata sebarang musibah yang berlaku pada saya dah siap sedia. Bagaimana anda bersiap sedia? Tak apa, saya letak duit saya dah ada duit simpanan di tabung haji di ASB. Kalau saya sakit, saya pakai duit tu je. Adakah tepat instrumen yang digunakan? Itu persoalan dia. Kan, adakah tepat atau betul tak instrumen yang digunakan? Sebab apa? Sebab satu benda yang kita kena faham adalah bila berkaitan perlindungan, kita cover untuk penyakit. Contoh, takaful dia akan cover kita sakit kan. Contoh, kalau katakan kita boleh simpan, kita tahu kos rawatan sekarang ni kita tak boleh tepat, tapi kita boleh anggarkan kos rawatan penyakit lebih kurang 100,000 ke atas. Kalau jantung tu 100,000 ke atas. So bagaimana nak ada 100,000 tersebut? Kita kena buat persediaan. So instrumen kewangan mana yang lebih tepat kita gunakan untuk adakan 100,000 tersebut sekiranya kita sakit? Kita boleh buat di sini instrumen kewangan account saving, tetapi kurang tepat. Sebab apa? Account saving dia memerlukan masa. Okey, dia memerlukan masa. Kat mana saya boleh conteng? Okey, macam ni.
Kan? Dia perlukan masa. Ni masa, ni RM. Okey? Dia perlukan masa. Mungkin kalau 100,000 perlukan duit 100,000, berapa banyak kita boleh saving setiap bulan? Kalau katakan kita boleh simpan sebanyak 500 sebulan pun, setahun 6,000. 6,000 sekurang-kurangnya kita perlukan 20 tahun, 15 hingga 20 tahun baru kita dapat wujudkan 100,000 tersebut. Okey, 15 hingga 20 tahun. Baru kita boleh wujudkan 100K. Kan kita perlukan masa, nampak ni?